Tes cubaan. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi pada yang dah masuk tu. Siapakah seorang tu? So, siapa yang dah masuk tu boleh baca dulu learning objective untuk hari ni. Kita ada a number of 4 kita 4 learning objectives for today's learning. Kita ada 4 goal, 4 target kita hari ni untuk 5.3 di bawah subtopik reflection of wave, pantulan gelombang, atau lebih tepat lagi sebenarnya dalam subtopik KSSM ni 5.3 ni saya tengok balik lebih kepada pantulan gelombang jenis gelombang air, okay? Water wave, melibatkan ripple tank, tangki riak. Okay, jadi siapa-siapa yang dah masuk tu boleh get ready. Pastikan dengan awak sudah ada kalkulator, sebab untuk pembelajaran hari ni awak akan menggunakan kalkulator untuk satu soalan pengiraan. Contoh soalan pengiraan untuk 5.3. So yang tak ada kalkulator tu pergi ambil siap-siap, supaya kejap lagi sampai dekat slide tu awak boleh terus buat lah. Okay, saya tengok ada 3 ke 4 orang sudah masuk. Okay, satu lagi yang dah masuk dan sudah bersedia dengan jawapan. Sebenarnya awak hari ni ada tugasan, sambil-sambil awak dengar sesi online kita ni, kelas saya ni. Awak boleh pergi ke ruangan live chat dekat tepi sana, live chat. Awak boleh tuliskan tugasan awak untuk hari ni adalah menulis satu syarat untuk fenomena pantulan. Betul ke? Itu ke yang saya bagi tugasan dekat awak? Let me check untuk lebih tepat lagi, sekejap. Okay, sorry. Tugasan awak hari ni adalah meletakkan satu aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian di ruangan komen. Pergi dekat live chat tu, pergi komen dekat situ, apakah aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian awak. Tak kira lah yang ada dalam slide ni ke, atau yang awak jumpa di mana-mana ke, awak boleh google ke, awak boleh tengok buku ke, tak kisah. Okay, janji awak letakkan satu aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Kemudian letak nama awak, letakkan juga kelas awak, supaya saya tahu siapa yang sedang komen. Okay, so letakkan satu aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Ada banyak, dekat co-op ada kan, kalau kat sekolah ni dekat co-op ada, dekat jalan raya ada. So boleh letak satu saja, cukup satu saja aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Letak dekat komen, letak nama awak, letak bersama-sama dengan kelas. Jadi saya tahu awak dah join live saya boleh ambil kedatangan. Okay, without further ado, tanpa berlengah lagi, bolehlah kita mulakan. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada yang dah join. Saya doakan awak dipermudahkan
segala urusan hari ni dan hari-hari seterusnya. Saya juga mendoakan awak mendapat rezeki yang melimpah-limpah daripada sumber-sumber yang awak tak sangka-sangka. Okay, so hari ni kita nak cover tajuk wave juga 5.3 berkenaan dengan pantulan gelombang. Kalau awak tengok tajuk pun awak dah tahu dah. Hari ni kita nak bincang pasal pantulan. So ada 4 goal kita untuk hari ni. Kita ada 4 tujuan kenapa kita belajar hari ni. Pertama adalah untuk define wavefront, untuk kita mendefinisikan apakah itu wavefront. Okay, kita tengok apakah itu wavefront ataupun muka gelombang. Kedua, state the effects of reflection on a wave. Kita akan mengkaji apakah kesan-kesan kepada gelombang selepas mengalami pantulan. Sebelum pantulan, selepas pantulan, apa berlaku? Apa bezanya? Apa yang sama? Apa yang bertukar? Ketiga, kita akan melukis reflection of plain water wave. Kita akan lukiskan bagaimanakah keadaan gelombang sata, gelombang air, especially gelombang air dalam kes ni, yang terhasil selepas pantulan. Dan kita juga akan last sekali berkenalan dengan beberapa contoh aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Seperti tugasan yang awak kena buat lah. Awak boleh tulis dekat ruangan komen tugasan awak tadi tu berdasarkan learning objective nombor 4 ni, ataupun awak boleh letak lain-lain. Tak kisah, saya tak kisah, benda yang salah pun saya terima. Okay, janji itu adalah respon awak originally. Itu yang lebih penting. Salah kita betulkan. Okay, kita pergi ke slide pertama. 5.3 reflection of wave. Kalau awak tengok dalam buku-buku awak ataupun dalam pembelajaran awak semasa lower form, awak dapati bahawa pantulan ni awak dah belajar lama dah. Bermula daripada, tak silap saya, darjah 5, darjah 6 kot. Awak dah belajar pasal cahaya, pasal segala jenis gelombang lah. Dan gelombang didapati mempunyai potensi ataupun mempunyai fenomena bahawa boleh dipantulkan. Gelombang tersebut boleh dipantulkan, tak kiralah dia adalah cahaya ataupun bunyi. Sebab cahaya dan bunyi adalah salah satu jenis gelombang. Gelombang cahaya, gelombang bunyi. So as long as it is a wave, so it can be reflected, boleh dipantulkan. All wave can be reflected. Itu ayat yang kedua. Okay, ni dalam buku teks awak ni. Kalau awak tengok di tepi laut ni, ada gelombang air yang menghampiri kawasan pantai, iaitu kawasan yang bertembok ni lah. Ni kalau awak pergi Penang, tak tahu Penang lah kan, Penang banyak laut kat situ, tepi laut. Pergi sebelah pulau sana, awak boleh tengok lah, ada kawasan padang kota tu, ada benteng di tepi tu. Awak boleh tengok apabila water wave menghampiri pantai dan menghempas kawasan tembok ni, didapati bahawa gelombang tersebut terpantul semula. Terpantul semula maksudnya apa? Telah pun bergerak atau berubah arahnya semula menjauhi pantai. Pantul lah. Okay, that is as simple as I would describe lah. Yang awak boleh nampak dengan mata awak secara obvious. Okay, kita pergi ke learning objective pertama, iaitu get to know about wavefront. So wavefront dalam bahasa Melayu dipanggil muka gelombang. Kenapa dia panggil muka gelombang? Bila awak jumpa kawan-kawan awak tengok mana dulu? Mesti tengok muka dulu. So muka gelombang ni adalah bahagian yang kita obvious nampak pada satu gelombang. Kalau awak tengok pada permukaan air tu, nampak macam belang-belang. Ada kawasan yang tinggi, ada kawasan yang rendah. So yang tinggi-tinggi tu yang awak nampak tu adalah dipanggil sebagai muka gelombang. Okay, dalam kes ni kita tengok dia punya nota dulu. All points along AB are in phase. Okay, tengok sini. Sini adalah A, sini adalah B. Sorry, saya tak boleh nak pergi kat B tu. Dia tak responsif saya punya tablet pen. So AB dikatakan berada di dalam satu fasa yang sama, iaitu A tu tempat di mana puncak, B juga di tempat puncak. So puncak dengan puncak dipanggil satu fasa. Okay,
as the point of the same distance from the source of vibration and have the same displacement. Disebabkan A dan B berada pada satu jarak yang sama daripada sumber. Ni sumber lah. This is the source, sumber. So kayu ni yang menolak permukaan air supaya bergelombang. So kita panggil dia source. So AB berada pada jarak yang sama dengan source, maka AB adalah berada di dalam satu fasa, in phase, dalam satu fasa yang sama. Okay, itu satu fasa yang sama. Line AB which join the points in phase in a wave is known as wavefront. So garisan yang menyambungkan dari A ke B, kalau saya boleh lukis balik So ni source dia. Okay, kemudian kita ada point A, point A dan point B. So this is point A, this is point B. Kalau awak sambungkan garisan A dan B ni, okay, sambungkan garisan A dan B ni, garisan ini dikenali sebagai wavefront. So wavefront tu sebenarnya apa? Garisan yang menyambungkan dua titik yang sama fasanya. So this is wavefront. Okay, jadi dah dapat dah learning objektif yang pertama. So instead of AB saja, kalau kita ada dua point lain, contohnya CD. Tengok CD, C duduk dekat puncak, D pun duduk dekat puncak. Okay, dan C dan D berada pada jarak yang sama pada source. So katalah C 2 meter dari source, D pun 2 meter dari source. So kalau kita sambungkan line daripada C ke D, maka line tersebut juga dikenali sebagai muka gelombang atau wavefront. So wavefront adalah garisan-garisan yang menyambungkan titik-titik yang fasanya sama. Okay, so tengok sini. When light rays move through water in a ripple tank, nanti kita tengok macam mana bentuk ripple tank tu, and alternate bright and dark. Okay, kita akan nampak fringes, jalur-jalur cerah dan gelap berselang-seli, alternate pada skrin. Kita akan nampak jalur-jalur cerah dan gelap secara berselang-seli, macam dalam gambar rajah ni. Sekejap lagi kita cuba tengok video dekat YouTube, ada tak? Okay, kalau nak tengok secara langsung, nanti balik maktab kita buat eksperimen dia. Okay, eksperimen ripple tank, tangki riak. Tangki pun pandai nak riak dah sekarang. Okay, akhir zaman. Okay, next. Figure 5.29 shows the wavefront for plane wave and circular wave. So wave, seperti yang awak dah belajar dalam lepas-lepas, ada dua jenis wave yang boleh terhasil dalam tangki riak. Pertama dikenali sebagai plane wave ataupun gelombang satah. Okay, kedua dikenali sebagai circular wave atau gelombang membulat. Boleh? Okay, so kedua-dua wave ni, walaupun dia gelombang air daripada jenis yang sama, tapi dia perambatannya berbeza. Contohnya plane wave yang pertama ni, cuba tengok. Plane wave, okay, akan bergerak secara ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dalam satu garis lurus dan seperti berikutlah, dilukis seperti berikut. So wave tu katalah bergerak ke kanan. Okay, contohnya wave bergerak ke kanan, awak akan melukis garis-garis biru. Awak tengok ada garis-garis biru ni, yang banyak-banyak ni, dilukis secara perpendikular. Apa maksud perpendikular? Perpendikular maksudnya 90 darjah. So apakah yang dimaksudkan dengan garisan-garisan biru tu? That particular blue line is known as the wavefront. Garis biru yang dilukis itu dikenali sebagai muka gelombang. Apa beza dengan cahaya? Cahaya kita tak lukis muka gelombangnya. Cahaya kita cuma lukis propagationnya sahaja.
Tapi untuk gelombang air, special untuk gelombang air, kita kena lukis wavefrontnya, muka gelombangnya. Macam mana nak lukis? Kita lukis 90 darjah dengan perambatan gelombang tersebut. Okey, katalah contohlah untuk plane wave kan. Kalau saya lukis wave tu bergerak ke bawah, macam mana saya nak lukis water wave ini secara lengkapnya? Apa perlu saya tambah? Jawapannya adalah, sekejap saya nak pilih color biru. Okey, saya mesti melukis wavefrontnya. Macam mana saya nak lukis wavefront? Garisan wavefront mestilah dilukis 90 darjah dengan arah perambatan gelombang, 90 degree to the propagation of the wave. So saya akan lukis lebih kurang macam ni lah. Garisan-garisan yang saya buat warna biru ni, kalau awak baru nak dengar, ini adalah wave front. Okey, dipanggil muka gelombang. So ini arah perambatan gelombang. Yang biru-biru tu muka dia, muka gelombang. Okey. Begitu juga dengan jarak di antara dua muka gelombang. Kita ada banyak muka gelombang dalam lukisan yang saya sedang buat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ada 6 muka gelombang. Okey. Jarak di antara muka gelombang ke muka gelombang yang bersebelahan. Ni muka gelombang yang pertama. Sebelah dia yang ini. Okey, jarak di antara muka gelombang yang bersebelahan dikenali sebagai lambda. Apa itu lambda? Apa itu lambda? Lambda dalam bahasa Inggeris dipanggil wave length. Dalam bahasa Melayu dipanggil panjang gelombang. Gelombang. Panjang gelombang. So, yang biru ni muka gelombang. Jarak di antara dua muka gelombang adalah panjang gelombang. Okey. Dua ni awak mesti master. Gelombang air tu master, awak mesti tahu yang ni. Jarak di antara dua muka gelombang adalah panjang gelombang. Garis-garis 90 darjah dengan propagation of the wave, perambatan gelombang, adalah muka gelombang. So hari ni mesti dapat dua ni, panjang gelombang, muka gelombang. Okey. So sama juga untuk untuk circular wave. Circular wave ni contohnya awak pergi dekat tasik yang tenang, awak pun baling satu ketul batu, kemudian awak nampak a circular wave propagates from the place where the stone drops. Okay, tempat di mana batu tadi tu terjatuh dalam air, keluarlah dia gelombang membulat daripada kawasan tersebut. So now kalau circular wave biasanya arahnya daripada center to outwards kan, daripada tengah keluar kan, macam ni. So sama juga kalau awak nak lukis muka gelombang, wavefront, awak akan lukis 90 darjah. Ni 90 darjah dengan propagation of the wave. So rule dia masih lagi attach, walaupun either dia circular wave ke plane wave ke, the wavefront must be drawn 90 degrees to the propagation of the wave. Okay, ni contoh ke kanan, ni contoh ke bawah. So kalau awak dapat dua-dua ni, insyaAllah boleh faham lah. Okay, so for this slide only kita belajar apa? Kita belajar bahawa ada dua jenis water wave punya propagation, either dia plane wave atau dia circular wave. Tapi yang paling penting adalah untuk melukis wavefront. Okay, wavefront tu kita lukis 90 darjah dengan propagation of the wave 90 darjah, satu garis lurus 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Okay, kemudian jarak di antara kalau awak boleh ukur jarak di antara dua muka gelombang yang bersebelahan. Ni yang pertama, ni yang kedua, awak ukur jarak dua ni, awak boleh dapat jarak
panjang gelombang, lambda. Okey, kita panggil simbol tu lambda. Maksud simbol tu adalah panjang gelombang. Okey. Saya tengok dekat komen dah mula ada yang menulis tugasan untuk hari ni. Terima kasih untuk Azimuddin Malik, dental mirror. Okey, betul. Azimuddin Malik ni mungkin akaun bapak kot. Tak apa, Nurin Safura sebenarnya. Nurin Safura, dental mirror. Zafirah Eko. Okey, Eko macam mana? Eko tu dihasilkan oleh siapa, Zafirah? Nevertheless, terima kasih. Alia Maisara, car side mirror. Okey, betul. Concave mirror, Aish Hakim, betul. Concave mirror kat mana? Tulislah spesifik sikit. Concave mirror di mana? Pakai dekat mana? Sona. Okey, Nur Sahmira Izzati, betul. Saya baru dapat 1 2 3 4 5 6 komen. Baru 6 orang. Mana lagi? Baki 21 orang ni. 20 orang yang duduk dalam ni. Duduk dalam live ni. Okey. Tak apa, masih ada masa lagi ya. Sekejap lagi kita bagi masa lah untuk buat komen. Alright, this is what happen if reflection occurs to a water wave. Kalau suatu gelombang air tu mengalami suatu pantulan, inilah yang bakal berlaku selepas pantulan. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama dekat sini ya, yang pertama, what happen after the reflection is the angle of incidence, sudut tuju sama dengan sudut angle of reflection, sudut pantulan. Okey, katalah kita ambil sudut tuju sebagai I. Okey, incident angle S, simbol dia I, dan reflected angle adalah R, small letter R. Kita dapati bahawa sudut tuju akan sama dengan sudut pantulan. Sama macam fenomena pantulan cahaya. Kalau awak letak sumber cahaya pada suatu angle di depan cermin, katalah sudut tuju dia tu 20. Okey, awak dapati bahawa cahaya tersebut bakal terpantul semula. Macam ni ya, yang saya maksudkan. Ni kita sembang yang cahaya lah, sebab awak dah belajar cahaya kan. Awak dah belajar cahaya dah sebenarnya. Ini ulangan je, kita nak tahu pasal air pula. Ini yang saya maksudkan tadi. Katalah awak letakkan sudut 20 darjah untuk sudut tuju kepada cermin. Ni cahaya ya. Kita ulang kaji cahaya. Sekejap lagi kita tengok yang air. So, awak akan dapati bahawa akan ada pantulan yang berlaku. Apa maksud pantulan? Dia berubah arah dia. Okay, bounce back. It bounce back to a direction in which the angle of reflection, yang mana sudut pantulannya adalah juga 20 darjah. Ni anak saya pun pandai, Muhammad Zahim Qayyim tu, dia pun tahu. Kalau saya cakap sama, maksudnya 20, pantul balik 20 lah. Okay, so that is the first one, the first characteristic or what happened after reflection of wave. Pertama, sudut tuju sama dengan sudut pantulan. So I sama dengan R. Kalau tengok diagram ni, sudut ni dengan sudut ini akan jadi sudut yang sama. Okay, next, apa berlaku kepada panjang gelombang, frekuensi dan halaju gelombang? Jawapannya, nothing happen, no change at all. Tidak akan berlaku sebarang perubahan panjang gelombang. Apa maksud panjang gelombang tadi? Panjang gelombang bermaksud jarak di antara dua muka gelombang. Okay, let's say tengok dalam gambar ajar ni. Saya buat dengan pen warna merah. Ni saya gariskan muka gelombang nombor 1 dan yang bersebelahan dengannya nombor 2. So jarak di antara dua muka gelombang dipanggil panjang gelombang. Katakanlah ni lambda 1. Lambda 1 maksudnya before lah. Before.
Okay, before apa? Before reflection. Ni sebelum. Okay, selepas pantulan, kita check balik. Oh, dekat sini ada salah labeling ni sebenarnya. Dia tak lukis Sebenarnya kalau saya boleh buat ada. Sorry saya yang tak nampak, salah kau orang pula. Okey. Ni saya lukis muka gelombang, dua muka gelombang yang bersebelahan selepas pantulan. So saya namakan di sini sebagai lambda 2, iaitu panjang gelombang selepas selepas pantulan. Okay. And selepas berlakunya pantulan, saya akan ukur nilai lambda 1 dan nilai lambda 2, just to make sure ataupun just to observe what happen lah, untuk saya tengok apa sebenarnya yang berlaku. Dia jadi makin dekat ke, jadi makin jauh ke, ataupun hilang terus ke, ataupun sama. Okay. So according to the experiment, we will get the same value. Let's say panjang gelombang dia adalah 5 cm before the reflection, maka awak akan dapat juga 5 cm after the reflection. Panjang gelombang masih maintain walaupun dia terpantul ke cermin ke, terpantul ke dinding ke, terpantul ke sponge ke. Kita dapati bahawa panjang gelombangnya tidak berubah. Apabila panjang gelombang tidak berubah, kita tengok dekat sini, hal laju juga tidak berubah. Jadi kalau hal laju gelombang pergi dalam 5 cm per second, maka gelombang turut terpantul semula dengan kelajuan yang sama. Okay. So apa yang sebenarnya berubah dalam pantulan? Jawapannya hanya berubah arah sahaja. Okay. Yang penting adalah it changes the direction only. Okay, perubahannya adalah dari segi arah perambatan saja. Kalaulah dia rambat daripada kiri, tengok sini, daripada kiri ke kanan, kena kepada pemantul, kemudian dia akan berubah arahnya ke bawah. Okay, macam juga contoh tadi yang mula-mula sekali. Ni gelombang ni datang, kena dekat tembok, maka dia berubah arah. Yang lain semua sama. Wavelength sama, laju sama, apa lagi? Frekuensi sama. Sudut tuju sama dengan sudut pantul. Yang lain semua sama kecuali arah sahaja. Okey, simple je hari ni, jangan pening-pening. Boleh saya terus lanjutkan. Sambil tu kita tengok dekat komen. Ada lagi pertambahan komen, bagus. Security mirror, Nurul Syakirin. Okey, tahniah. Security mirror. Microscope. Does a microscope guna plane wave? Plane reflection? Plane wave reflection. Microscope pantul ke? Microscope lebih kepada pembiasan. Nick Airel. Nevertheless, terima kasih. Walau bagaimanapun, terima kasih. Periskop. Okey, bagus. Muhaimin 402, tahniah. Periskop, contoh yang baik. Zai, pantulan reflection of traffic cone. Traffic cone. Okey, betul. Kaleidoscope, Zul Hakimi. Okey. Blind corner mirror, Raf. Okey, yang ada dekat maktab tu lah. Awak pergi naik belakang rumah pengetua tu, dekat situ ada satu cermin kan. Tak kira lah cermin tu dalam jenis apa kan, tapi masih lagi menepati hukum pantulan. Okey. Stethoscope. Okey. Makeup mirror. Anissa Zulaika, makeup mirror, tahniah. Betul lah. Parabolic mirror, Hidayah. Radio wave. Okey, pantul juga, betul. Adlin Iliana, see images from others people's eye. Betul. Tengok ke dalam mata sampai nampak pantulan dia. Hebat Adlin Iliana Awak tengok mata orang dekat betul Okey, tapi betul lah tu. Okey, bagus. Original answer. Okay, next kita terus ke learning adjective yang seterusnya.
iaitu drawing diagram of reflection of water wave. So ini saya dah tunjuk sikit dah tadi kan. Pertama awak kena lukis propagation of the wave dulu. Yang ni yang penting. Yang warna pink ni adalah propagation of the wave, iaitu daripada A pergi ke B. Okay, daripada A pergi ke B dulu. Itu yang pertama, A pergi ke B pada suatu sudut I. Awak kena tentukan lah. Ataupun dalam soalan tu minta, contohnya dalam soalan minta 30 darjah, awak kena guna jangka sudut lah, protektor awak untuk ukur 30 darjah. Contoh. Okay, so dia daripada mana awak nak ukur 30 darjah ni? 30 darjah ni diukur daripada garis cahaya ke normal. Maksud saya daripada warna pink ni ke garis normal ni, ke sini. Okay, macam mana boleh keluar N ni, garisan N ni? N ni mewakili garis normal, kita panggil normal line, yang dilukis 90 darjah dengan reflektor. Katalah yang ni reflektornya adalah sejenis dinding, wall. So awak kena lukis satu garis putus-putus. Okay, garisan putus-putus 90 darjah dengan wall. Okay, dalam kes ni adalah dinding lah, contoh kan. Reflektornya adalah dinding. So lukis 90 darjah. Awak ukurlah daripada garis normal tu ke garis cahaya awak 30 darjah. Zap garis. Okay. Kemudian ada tambahan. Kalau awak tak buat benda ni, maka pemeriksa akan anggap awak melukis garis cahaya. So macam mana awak nak bagi tahu ni adalah garis ni adalah gelombang air. So gelombang air mesti ada muka gelombang. Yang warna biru ni yang dilukis 90 darjah dengan propagation of the wave dipanggil muka gelombang. So awak kena lukis muka gelombang juga. Tak payahlah buat warna biru. Tak perlu buat warna biru, buat warna hitam je, sebab pen awak warna hitam kan. Kalau awak menulis dengan biru, awak boleh lukis warna biru. Nak buat colour lain pun boleh, hitam biru ke, jangan buat merah je. Okay, warna merah forbidden lah, sebab pemeriksa pun, cikgu awak pun pakai warna merah. So awak akan pakai warna lain, atau kalau tak boleh, pakai je warna apa yang awak ada. Okay, yang ni adalah wave front. Awak mesti melukis wave front, dan jarak di antara wave front ke wave front yang bersebelahan mestilah sama panjang. Jangan awak buat sekejap pendek, sekejap panjang, sekejap jauh, sekejap dekat. Tak boleh. Mesti buat sama jarak dia. Awak mesti make sure dari sini ke sini, katalah kalau awak buat 2cm 2cm, semua 2 lah sampai habis. Okay, pastikan awak buat jarak yang sama panjangnya. Okay, next step selepas awak dah buat propagation of the wave, dah kena pada wall, dah buat normal line. Okay, awak akan buat apa jadi pada wave itu selepas pantulan. So buatlah garis BC ni, B ni garis C. So BC dengan anak panah, jangan terlupa anak panah menunjukkan arahnya, pantulan ataupun propagationnya ke arah mana. So it propagates downwards to a certain angle which is known as R. Okay, katalah tadi soalan minta awak buat incident angle 30. So awak kena ukur daripada normal line awak tu ke garis cahaya, okay, pada sudut 30 darjah juga. Mesti samalah. So it comply or it fits the rule of reflection. Dia awak mesti mematuhi hukum pantulan yang paling penting, okay, iaitu sudut I sama dengan sudut R. Sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Kemudian tadi awak dah buat wavefront untuk before reflection. So buatlah satu lagi, buat juga wavefront untuk selepas pantulan. Macam mana nak lukis? 90 darjah dengan propagation of the wave. Okay, dan apa syaratnya? Dah buat 90, make sure juga jarak di antara muka gelombang ke muka gelombang yang bersebelahan adalah uniform, sama. Okay,
Dan pastikan kalau awak buat dekat sini jarak di antara dua muka gelombang, iaitu panjang gelombang dekat sini katalah let's say 0.5 cm. So sini awak akan ambil bacaan yang sama, iaitu selepas pantulan lambda 2 mesti juga 0.5. Kenapa perlu sama? Kerana selepas pantulan hanya arah perambatan sahaja berubah, tetapi semua faktor lain tidak berubah. Apa yang tak berubah tu? Frekuensi, wavelength dengan wave speed. Frekuensi, panjang gelombang dengan laju gelombang tidak berubah. Yang berubah apa? Arah sahaja. Okay. Next slide. Kita tengok next slide. Kejap lagi saya tunjuk reflecting wave dalam ripple tank tu, saya tunjuk kemudiannya. Okay, last bit of the slide. Kita tengok sebelum kita buat latihan. Ini antara aplikasi-aplikasi yang boleh jadi jawapan awak dalam komen lah. Okay, tak kisahlah jawapan awak apa, tapi yang ni ada dalam buku teks. So antara fenomena ataupun aplikasi yang kita boleh tengok di dalam kehidupan seharian, dalam kes yang pertama kita panggil ultrasonic wave. Okay, kita gunakan ultrasonic wave. Ultrasonic wave ni adalah gelombang yang berfrekuensi tinggi. Nanti kita belajar, saya tak sure ada tak yang kita akan belajar pasal ultrasonic. Very high frequency wave. Okay, kita cari satu sumber yang boleh hasilkan wave yang frekuensi dia sangat tinggi. Used in the medical field to examine a fetus or other internal organs. Yang ni untuk ibu-ibu mengandung, ataupun juga pesakit-pesakit yang memerlukan scan dalaman. Kita akan guna ultrasonic wave. Mesin tu kita panggil ultrasound machine. Okay. Macam mana boleh hasilkan tu? So the wave daripada, katalah ni perut si ibu, ni baby. Baby kita lukis lidi je. Okay, kemudian kita letakkan the transducer ataupun alat tu lah, alat untuk menghasilkan ultrasonic wave tersebut, okay, pada permukaan perut ibu tersebut. So now macam mana aplikasi pantulan boleh berlaku dekat sini? Sekejap ya, saya tukar color sekejap. Okay, so what happen is the wave is going to come out from the machine. Wave tu akan keluar daripada mesin ultrasound tu. Okay, dan kemudian akan terpantul semula masuk ke dalam mesin tersebut dan terus menghasilkan image. Kalau sini ada screen, keluarlah image the real time. Apa maksud real time? Maksudnya dengan masa sebenar lah. Awak scan tu terus dapat image, bukan dia delay tak. Dia terus nampak je. Okay, ni pantulan ni, sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Kalau awak scan tak berapa nampak, image tak berapa jelas, apa maksudnya? Sudut awak tak tepat. Jadi awak akan gerak-gerakkan transducer tu, alatan ini, alatan yang awak scan ni, awak gerak-gerak dia pada satu angle yang lain supaya dapat image yang lebih jelas. Okey, itu contoh yang pertama lah. Contoh yang kedua adalah juga radio wave. Radio wave ni kita bukan guna untuk dengar radio. Radio wave ni kita guna untuk communication satellite. Okay, ataupun juga untuk television. Kita ada guna juga radio wave untuk television. Macam mana boleh terhasilnya? Apakah aplikasinya terhadap tajuk kita hari ni? Apakah pantulan tu dari mana? So signal daripada satelit akan datang ke parabola, kemudian dipantulkan ke kita punya piring tu lah, piring tu untuk dapatkan isyarat. So kalau tak dapat isyarat, dia hantar feedback sekali lagi lah. Yang ni rumit sikit lah kan. Dia bukan pantul macam pantul cahaya gelombang tu. So lebih kurang macam ni lah. Cermin pula dah. Piring ni digunakan untuk memancarkan atau memantulkan isyarat to and fro daripada satelit ke rumah, atau daripada rumah ke
satelit. Kalau awak pakai Astro ke rumah, ni cara dia lah. Okey. Dan yang terakhir adalah aplikasi dikenali sebagai sonar. Okey. Sonar ni apa? Sonar ni adalah akronim. Sebenarnya dia adalah akronim. Tak akronim tu apa? Akronim tu kita ambil huruf-huruf depan untuk membentuk satu perkataan lain yang lebih kompak. Untuk ni lah, kadang-kadang rebranding, kadang-kadang untuk memudahkan kita menulis lah. Okay. So sonar ni sebenarnya adalah sound navigation and ranging. Okay, ni siapa-siapa yang ada buku ataupun awak boleh salin ni, sound and navigation sound and ke sound navigation and tu tak ada lah, and ranging. Okay, so dia ambil perkataan SO, N dekat sini. Okay, NA ke ataupun A kat sini ke, NA dan juga R, sonar. Okay, so apa itu sonar? Sonar adalah biasanya kita bukan kita gunalah, biasanya digunakan oleh nelayan-nelayan moden yang ada bot-bot ataupun kapal yang besar lah, mass production atau mass pelaut ataupun nelayan-nelayan yang menangkap ikan dalam jumlah yang besar, bukannya yang kampung-kampung punya. Tapi yang kampung pun sekarang saya tengok ada juga yang dah pakai. So bukan kita pergi, atau nelayan tu dia tak pergi laut untuk tangkap ikan, dia pergi laut, tak ada signboard dia tak ada macam dia tulis di sini ada ikan, di sini ikan banyak, ataupun awak boleh tanda laut tu. Hari ni awak pergi taram je kan, contoh pergi ikut dannya, sampai satu tempat tu awak dapat ikan banyak, awak pun tanda, boleh tanda ke atas air? Tak boleh tanda. So cara nelayan menangkap ikan dalam jumlah yang besar untuk memastikan setiap hari dia dapat jumlah ikan yang konsisten, sebenarnya dia menggunakan teknologi sonar. So sonar adalah salah satu cara untuk detect kumpulan ikan di dalam air. Bukan dia pergi saja, so dia pergi dan scan. Macam mana nak dapat? So kita hantar satu isyarat ataupun gelombang turun ke bawah, dan gelombang itu akhirnya akan terpantul semula ke dalam alat yang dipanggil transducer. Transducer yang saya sebut-sebut ni adalah transmitter dan receiver dalam satu bekas, all in. Maksudnya dia yang memancarkan, alat itu memancarkan gelombang, alat tu juga yang terima gelombang, dia baca gelombang tersebut. Ada setengah-setengah alat guna transmitter dan receiver yang berasingan. Kalau biasanya kita pakai transducer lah, dia yang pancar, dia yang terima. So kita akan dapat isyarat atau gambaran jumlah ikan yang berada di bawah laut. Kita tak selam tengok, ada banyak ikan, okey, lepaskan jala. Tak kita guna sonar, kita ambil berapakah jumlah ikan yang berada di situ. So kita mulakan memancing, bukan kita lah, nelayan tu lah. Okay. Okay, so there is sonar. So untuk kita ada 15 minit lagi, saya tunjuk satu soalan yang berkaitan dengan pantulan gelombang sonar. Okay, example 1. Ultrasonic wave of frequency 25 kHz. So boleh bulat dekat sini. Okay, lepas tu awak tulis maklumatnya. Apakah simbol untuk frekuensi? Jawapannya adalah F kecil. Frekuensi sama dengan 25 kHz. Okay, yang ni bukannya saja-saja. Kilo di situ membawa maksud apa? 10 kuasa 3. Okay, banyak tu, 25,000 Hz. Kenapa guna frekuensi yang besar? Nanti kita belajar. Okay, kenapa besar ni? Jawapannya sebab ia adalah ultrasonic wave. Tadi saya beritahu apa? Ultrasonic wave adalah
wave yang mempunyai frekuensi yang sangat besar. Okay, nilai dia banyak tu. Transmitted from a ship to the seabed to determine the depth of the sea. Kita nak pergi tengok kedalaman ataupun mengkaji kedalaman laut. Boleh juga. Kita nak tahu laut tu dalam mana kan. This wave travel at a speed of 1500 meter per second. So dia bagi ni halaju. So halaju simbolnya V, 1500 meter per second in the water, dalam air. Baca lagi. Time between sending ultrasonic wave and receiving the reflected wave is 120 millisecond. So this is the time. So time 120 millisecond. Milli kalau tengok kat kalkulator ataupun awak hafal ke, 10 kuasa negatif 3 ya kat situ, second. Pantas ke perlahan? Pantas lah ni. Tak sampai 1 second pun dah dapat wave tersebut balik. Okay, so itu maklumatnya. Soalan A, suruh awak cari depth of the sea. Depth ni simbol dia kita boleh letak sebagai D. Okay, simbol untuk kedalaman kita letak sebagai D. Okay, kita tinggalkan kat situ. Kita buat D sama dengan tanda soal. Saya nak tunjuk dulu formula. Macam mana dapat formula ni? So, untuk mencari, katalah awak ada velocity kan. Velocity sama dengan apa? Velocity sama dengan distance divide by time. Halaju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jarak bahagi dengan masa. So kalau nak cari D macam mana? D sama dengan apa? So D kita bawa T naik atas, dia jadilah V darab T. Inilah formula untuk mencari jarak. Okay, tapi dalam kes ni, cuba tengok kalau saya boleh lukis kat sini. Ni adalah kapal dia. Kapal dia, ni transducernya. Ni kapal dia. Yang tak tahu pula, nanti tak tahu pula apa benda ni. Kapal. Okay, ni transducer dia. Okay, menghantar isyarat ke bawah, kemudian isyarat pergi atas balik. Berapa lama masa dia ambil untuk pergi dan patah balik? Jawapannya 120 meter per second. Tapi masa untuk pergi dan datang semula ada berapa kali? Cuba tengok masa ada berapa kali. Masa pergi ke seabed sekali. Masa dari seabed ke transducer semula lagi sekali. Berapa kali? 2 kali. Kalau awak biarkan formula awak macam ni, maka awak akan mengambil kira masa 2 kali, bermaksud jarak atau kedalaman juga 2 kali. So apa perlu awak buat? Kalau macam ni salah, nak betul kita buat D sama dengan VT bahagi 2, kerana masa pergi dan patah balik ke transducer 2 kali. So kita tak naklah kira kedalaman 2 kali, double the depth. So kita bahagi 2, dapatlah sekali saja. So inilah datangnya formula. Kalau awak tengok dalam buku teks, memang ada formula ni, terus-terus keluar formula ni. So ini the origin of how the formula is derived. Okay, so D sama dengan VT bahagi 2. Bolehlah kita buat penyelesaiannya. V tadi berapa? V 1500. Kemudian darab dengan time berapa? 120 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, kemudian jangan lupa bahagi dengan 2. Okay, tekanlah kalkulator dengan cermat. Okay, tekan. InsyaAllah dapatlah awak berapa? 90 meter. Kalau saya tersalah kira, tolong tulis kat komen ya. Okay, 90 meter. So laut tadi tu kedalamannya 90 meter.
Kalau awak tak bahagi 2, time tu awak akan dapat 180. Salah lah, 2 kali. Okay, masa pergi dengan masa patah balik. So awak kena bahagi 2. Okay, B ultrasonic wavelength. Dia suruh cari lambda lah, wavelength. Lambda sama dengan apa? Okay, lambda sama dengan apa? So formulanya, speed of wave kita ada V sama dengan F lambda. Ni formula untuk mencari halaju gelombang. So halaju gelombang kita ada berapa? 1500. Frekuensi ada tak? Frekuensi pun ada, 25,000 Hz. So bolehlah cari lambda. Lambda sama dengan V bahagi dengan F. So 1500 bahagilah dengan frekuensinya 25,000. Maka InsyaAllah awak dapatlah lambdanya sama dengan 0.06 meter. Okey, 0.06 meter. Apa maksud 0.06 ni? Jarak di antara dua muka gelombang adalah sama dengan 0.06 meter. Ni muka gelombang pertama, ni yang sebelah dia. Jarak antara dua ni 0.06. Okay, just to recall back apa itu lambda. So next. Okay, last one. Figure 5.33 shows the use of ultrasonic wave by a ship to determine the depth of the sea. Sekali lagi the interval time between transmission and receiving echo of the ultrasonic sound is 0.06 seconds. So ni maklumat apa ni? 0.06 ni maklumat time yang belum dibahagi 2. So dia ingat time ni dah pergi sekali, dia patah balik pula kali kedua. Okay, so kena bahagi 2 lah. Next. Sekejap ya. Okay, so the speed of ultrasonic wave in the water is 1500 meter per second. Determine the depth of the sea. Macam soalan sama je. Betul ke ni? So nak cari D, sekali lagi VT bahagi 2. Okay, so 1500 darab dengan 0.06 bahagikan dengan 2. Berapa jawapannya? 1500 darab dengan 0.06 bahagilah dengan 2. Maka dapatlah jarak ataupun kedalaman laut tersebut 45 meter. Okay, so saya nak tunjuk dekat awak satu benda ni ya. Okay, ni kat sini ada satu aplikasi dekat web lah untuk tunjukkan macam mana ripple tank itu berfungsi ya. Dekat atas ni yang awak nampak tempat di mana wave keluar tu dipanggil source source sumbernya. Dalam kes ni yang pertama ni adalah single source yang membuat satu gelombang membulat. Saya tak nak gelombang membulat, saya pilih dekat sini plane wave. So ini plane wave lah, gelombang satah. Okay, so dekat sini tidak ada air so saya boleh pakai sound lebih kurang aja kan. Okay, so kalau saya stop kan, awak boleh tengok jarak di antara hitam ke hitam, itu dark to dark fringes, dengan bright to bright fringes, jarak je sentiasa maintain sama. Okay, so yang awak nampak hitam dan biru ni sekali lagi adalah muka gelombang. Kalau saya letak 3D view kat sini 3D view tu nampak ya. Okay, macam tu So jarak daripada puncak ke puncak ataupun satu muka gelombang ke muka gelombang yang bersebelahan dipanggil, kalau saya buat macam ni nampak sikit, ni dipanggil panjang gelombang. Sini ke sini panjang gelombang. Kalau benda ni, apa benda ni? Ni panggil muka gelombang. Yang awak nampak timbul-timbul tu, itulah dia muka gelombang.
Okey, muka gelombang. Jarak di antara dua muka gelombang yang bersebelahan adalah panjang gelombang, wavelength. Okey. Tu basic. Ni semua nak recall balik lah apa yang berlaku dalam slide tadi ya. So, saya pergi ke view yang biasa. Okey. What if saya clearkan wave ni, saya letakkan saya add dekat sini wall. Sebab saya nak tengok apa berlaku dekat gelombang ni kan. Saya letak dinding. Saya letak dinding kat sini. Saya sengitkan pada suatu angle. Contohlah macam tu. Okay. So, saya mulakan wave. Kita tengok apa berlaku pada wave. Sejurus mengenai permukaan wall, awak boleh tengok dia bergerak ke arah yang berlainan. Tapi kalau awak boleh ukurkan jarak di antara muka gelombang selepas pantulan. Okey saya clear sekali lagi. Tengok dia turun ke bawah, maka terpantul ke kiri. Tengok ni, terpantul ke kiri. Sudut tuju dengan sudut pantulannya sama, tetapi wavelengthnya, frekuensinya dan juga hal lajunya tidak berubah. Awak tengok ni, ada tak dia jadi lagi laju? Tak kan? Tak. So kita tengok 3D view sekejap. Apa berlaku? Kita clear wave. Okey, tengok. Apa berlaku kepada wave? Sebaik terkena wall, dia akan terpantul ke sana lah. Terpantul ke sana. Okey. Ni oops. Awak boleh pergi ke web filestart.com. Lepas tu select Ripple adalah awak boleh main-main kat sini lah, awak boleh buat. Nanti kita akan guna banyak lagi untuk apa tajuk-tajuk yang akan datang. Okey, sekali lagi clear wave. Apa berlaku adalah pantulan. Okey, macam tu lah. Tu saja saya nak tunjuk kat sini. So awak kena tahu bahawa kat sini, kat wall ni awak boleh buat satu garis normal. Kalau awak lukis satu garis normal kat sini, dan ukur arah dia, awak akan dapat sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Boleh ke? So itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih kepada 25 orang yang berada di dalam cikgu tak nampak ada penghalang yang merah tu cikgu. Oh, tak nampak penghalang ke? Tak nampak wall ke? Tak apa, nanti awak pergi dekat web ni, saya tulis dekat komen awak pergi dekat web ni, awak boleh main sendirilah. For start. Sekejap ya. .com/ripple PLE. Tu nama web, saya letak kat komen dah. Kalau awak nak pergi tengok lah. Okay, kalau tak nak pergi tengok pun terpulang lah pilihan awak kan. Nanti balik sekolah kita tengok yang the real deal, yang tangki riak yang sebetul-betulnya kan. InsyaAllah. Okay. Alright. So itu sahaja. Saya nak ucapkan terima kasih. Saya doakan semua yang join live ni dapat keberkatan. Kalau tak dapat ilmu pun dapat keberkatan, and dapat bekalan lah pada awak. Sebenarnya apa ni, sebenarnya ilmu tu memang kita cari, tapi berkat atau barakah tu lebih penting lah kan. Kita tak tahu pun bila kita dapat berkat tu. So kita kalau kita tak faham, kita duduk, kita tanya, InsyaAllah kita akan faham lah. Okay, so all the best. Teruskan ke kelas-kelas yang lain. Saya ucapkan selamat maju jaya. Jaga diri. Jangan jangan macam-macam lah. Jangan duk pergi merata-rata sangat. Fokus pada kelas. Itu sahaja. Jumpa lagi esok. Esok kita ada kelas pukul 8 pagi. Kelas yang merisaukan ya, pukul 8 pagi. So make sure turn in juga esok pukul 8 untuk kita sambung 5.4 dalam fenomena gelombang air yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.